Buletin Didik 1 Februari bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyambut baik usaha Institut Aminuddin Baki IAB Nilai Negeri 9 menganjurkan program membangun Malaysia Madani peranan sektor pendidikan. Fadlina berkata IAB adalah institusi terpenting dalam sejarah kebitaraan pendidikan dan kepimpinan dalam pendidikan. Pelaksanaan program itu juga menjadikan IAB institusi awal yang menyambut mandat ke arah kepimpinan pendidikan madani. Selain Fadlina, turut mengunjungi IAB ialah Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali dan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim. Dalam pada itu, anak-anak orang asli seluruh negara kini berpeluang menguasai subjek bahasa Inggeris dengan baik hasil pengenalan modul literasi bahasa Inggeris murid prasekolah orang asli. Program yang dihasilkan Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris ELTC telah dilancarkan oleh Fadlina Siddiq. Menurutnya, model itu ditulis sendiri oleh guru ELTC yang turut menerapkan elemen interaktif sekaligus menjadikan sesi pembelajaran sangat aktif, partisipatif dan ceria. Ia juga ditulis sebagai memenuhi keperluan anak-anak orang asli suku kaum Semai, Mah Meri, Temuan dan Jakun. Pelancaran modul terbabit membuktikan komitmen Kementerian Pendidikan KPM untuk terus memperkukuhkan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar serta meningkatkan kepakaran guru bahasa Inggeris. Menyedari kepentingan dan potensi besar dalam bidang robotik, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hua Aik di Arau Perlis mahu menguasai ilmu dan kemahiran berkaitannya agar dapat dikongsikan dengan keseluruhan murid. Ia secara tidak langsung mencetuskan minat kanak-kanak untuk mendalami bidang berkenaan. Pameran robotik sekolah itu antara pameran amalan terbaik keseluruhan 104 buah sekolah di Perlis pada penganjuran Expo Pendidikan di Dewan 2020 di Kangar. Ia dikendalikan 15 murid yang menganggotai kelab robotik sekolah bersama guru penasihat mereka. Projek robotik itu dinamakan Lego Mindstorm Education EV3 Teacher Edition yang bermula sejak 2016. Melaluinya, murid dapat memperkasakan ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta mengembangkan pemikiran logik mereka. Ia juga mampu mengukuhkan kemahiran membangunkan sesuatu perisian dan membantu murid mencari penyelesaian kepada misi yang dilaksanakan. Sebab mereka akan belajar tentang motor, sensor yang ada pada satu robot dan mengambil kira faktor persekitaran untuk nak buat sesuatu program, nak jalankan sesuatu mission macam move object dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun mengawal kelajuan motor semasa bergerak dan mereka akan macam mengetahui cara nak buat program tentang detect light ataupun color untuk menjalankan sesuatu mission. Robot terbabit telah diselaraskan mengikut pengecaman warna untuk menyelesaikan sesuatu misi. Ia juga mempunyai pengesan justru akan berhenti dengan sendirinya ketika menghampiri sesuatu objek pada jarak kurang 15 cm. Namun dalam keadaan terbuka, robot terbabit sukar melaksanakan misi atas faktor cahaya. Membuat robot itu mengikut line hitam itulah paling susah. Susah. Perlu selalu bertukarlah projek itu mengikut cahaya hari itu. Kelab robotik ini mempunyai seorang ahli termuda iaitu murid tahun 3 yang berbakat besar dalam kemahiran STEM. Sehingga kini mereka berjaya memperoleh pelbagai anugerah dalam setiap pertandingan yang disertai sejak 2016. Kejayaan terbesar mereka adalah bersaing di peringkat antarabangsa bersama beberapa negara Asia lain. Di masa hadapan, pihak sekolah berhasrat untuk mengukuhkan kemahiran memasang robot dalam kalangan muridnya. Selepas tertangguh beberapa tahun akibat penularan COVID-19, 547 kanak-kanak ceria menerima anugerah pada Majlis Apresiasi Taska dan Tabika bagi Parlimen Kalabakan pada majlis yang diadakan secara besar-besaran baru-baru ini. Program berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut penolong pengarah pembangunan komuniti dan kemahiran kemas Zulaifal Zulkapli, program tahunan itu sebelum ini diadakan secara kecil-kecilan ekoran kekangan COVID-19. Bagaimanapun, tahun ini ia diadakan secara besar-besaran dan akan diteruskan ke daerah-daerah lain bagi memberi penghargaan kepada murid-murid Tabika Kemas.
Hari ini kita dapat lihatlah balik kita meraihkan kejayaan kanak-kanak tu bukan saja dalam akademik, dan hari ini kita juga bagi anugerah khas kepada kanak-kanak yang telah menyumbang khususnya kepada Kemas Negeri Sabah yang mewakili ke peringkat potensi di peringkat kebangsaan di UBSI pada tahun lepas, yang dalam melibatkan diri dalam pertandingan futsal, rounders, SHR, F1 dan juga bola jaring, yang kebanyakannya majoriti melibatkan yang terlibat untuk wakil Negeri Sabah adalah daripada Parlimen Kalabakan. Bagi ibu bapa yang hadir, selain berkongsi kegembiraan, mereka juga mengakui Tabika Kemas memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan anak-anak. Hari ini kami merasa gembira sebab diraikan, kanak-kanak kami diraikan dalam aspirasi hari ini. Sejujurnya semua anak-anak kami ada 3 orang sudah yang bersekolah Kemas, dan saya memang menyokonglah untuk sekolah di Kemas kerana dia punya pembelajaran yang ada di Kemas ni memang membantu kanak-kanak kita lebih cemerlang. Alhamdulillah sekarang ni daripada kosong sampai pun dia pandai membaca sekarang 3M tu lah. Saya berharap anak saya ni lebih maju ke hadapan lagi lah untuk hingga belajar ke Menara Gading. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memohon peruntukan khas diberikan pada pembentangan bajet 2023 yang dijadual 24 Februari depan bagi mewujudkan satu sistem bersepadu untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sistem bersepadu itu akan merangkumi pelbagai data dan perkara-perkara yang diuruskan JKM termasuk data kes keganasan rumah tangga serta penderaan kanak-kanak. Menurut beliau, ketika ini tiada satu sistem bersepadu yang boleh memberi data tepat mengenai pelbagai kes yang dikendalikan JKM seperti penderaan kanak-kanak atau kes keganasan rumah tangga. Keadaan itu menyukarkan jabatan berkenaan memberikan data tepat dan menyeluruh dalam masa singkat apabila diperlukan. Kita juga akan mewujudkan satu sistem, centralized system. Sekarang ini kalau nak tanya dengan rumah JKM tu, berapa kanak-kanak yang telah didera sini, diorang tak tahu. There is no centralized system. Jadi kita mohon juga peruntukan khas untuk mewujudkan centralized system. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyerahkan faedah perkeso kepada waris Allahyarhamah Atirah Jaafar di Kampung Pulau Kuching. Kementerian turut memohon peruntukan untuk menubuhkan Jabatan Kanak-Kanak. Ia bagi membolehkan semua perkara berkaitan kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak dapat diuruskan dengan lebih menyeluruh dan berfokus berbanding sebelum ini yang dilaksanakan secara umum di bawah unit kanak-kanak JKM. Bertemu kembali. Bidang automotif lazimnya didominasi oleh pelajar lelaki, namun pada masa kini ia sudah mula diminati golongan wanita, khususnya yang sukakan aktiviti lasak. Kolej Kemahiran Johor di Johor Bahru bukan sahaja telah mula menerima kemasukan pelajar wanita, malah terdapat tenaga pengajar dalam kalangan kaum hawa. Tenaga pengajar automotif Siti Jariah Arba'in yang berkhidmat di Kolej Kemahiran Johor sejak 9 tahun lalu mengakui walaupun majoriti pelajarnya lelaki, mereka boleh memberi kerjasama dan mengikut arahan. Kita akan layan dia sama level dengan pelajar lelaki. Kalau lelaki buat gearbox auto, pelajar wanita pun akan buat modul yang samalah. Kudurat wanita dengan lelaki ada sedikit berbeza. Kudurat lelaki dia lebih kuatlah, wanita dia makin masih sikit. Sementara itu, pelajar tahap 3 Perkhidmatan Penyelenggaraan Kenderaan Anis Sofia Muhammad Alias berkata, keputusan untuk belajar dalam bidang ini didorong atas minatnya yang sukakan cabaran. Walaupun dikelilingi rakan lelaki di dalam kelas, dia tidak berasa kekok, malah memasang impian untuk terus berjaya dan membuka bengkel sendiri. Minat sebenarnya daripada tengok daripada media sosial and rasa nak belajar kursus ni and nak menjadi macam cabaran untuk diri saya sebagai perempuan. Sebenarnya kos ni dia kena minat sendiri. Kita tak boleh paksa. Kalau perempuan-perempuan yang kat luar sana kalau minat benda yang lasak, anda semua boleh mencuba kos ni lah.
Sementara itu, Ketua Sektor Otomotif Kolej Kemahiran Johor, Muhammad Shahnaz Ajran berkata, seramai 125 pelajar mengikuti kursus otomotif tahap 2 dan 3 bagi tahun ini. Tiap tahun kita menerima anggaran dalam 2 hingga 3 orang. So bermula daripada tahun 2021, 22, 23. So totally dalam lebih kurang dalam 10 orang lah yang telah berjaya. Kat sini tak ada beza lelaki atau perempuan. Perempuan akan buat kerja apa yang lelaki buat. Sama juga. Tambahnya, pentadbiran kolej juga percaya mampu melahirkan lebih ramai lulusan otomotif yang menepati keperluan pasaran, termasuklah pelajar wanitanya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar kerajaan melipat gandakan usaha dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan membangunkan wilayah persekutuan sebagai sebuah bandaraya unggul dan mampan. Baginda turut berharap bantuan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah di wilayah persekutuan dapat diberikan tumpuan khusus oleh kerajaan. Titah baginda ia termasuk meningkatkan peluang pekerjaan serta membantu mengurangkan kos sara hidup yang membelenggu golongan miskin bandar serta kurang berkemampuan. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan kegusaran berhubung banjir kilat yang sering melanda Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang perlu ditangani segera kerana ia bukan sahaja memberi kesan buruk kepada rakyat, malah menjejaskan kerancakan pertumbuhan ekonomi. Justru pembangunan hendaklah sentiasa seiringan dengan inisiatif pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan di kawasan tinggi serta berbukit, termasuklah di kawasan yang menjadi tadahan hujan, haruslah turut dikawal selia. Seri Paduka bertitah demikian sempena istiadat menghadap dan penggunaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat wilayah persekutuan di Istana Negara siang tadi. Baginda juga menzahirkan penghargaan atas usaha proaktif serta inisiatif Jabatan Wilayah Persekutuan dalam meningkatkan taraf hidup dan meringankan beban warganya melalui pelbagai program bermanfaat. Al-Sultan Abdullah turut bertitah semua menteri, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta warga kota menjaga kota raya sebagai bandaraya yang benar-benar bersih dan cantik. Ia termasuk pemberian bantuan kebajikan rakyat miskin dan terjejas pendapatan, usaha pembasmian miskin tegar bandar serta strategi penyediaan kediaman yang selesa untuk warga berpendapatan rendah. Sementara itu, ketika sembah ucapan menjunjung kasih sempena istiadat berkenaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyasarkan untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandar pintar menjelang 2030. Ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek kemampanan dengan konsep kota hijau dan kota pintar. Antara program lain yang telah disusun ialah penggunaan bas elektrik Kuala Lumpur, Wangsa Maju, sebagai bandar perintis rendah karbon, penambahan pemasangan CCTV di Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan. Tambah beliau, Jabatan Wilayah Persekutuan turut merangka agenda pembangunan untuk masa depan secara mampan, berdaya huni dan pintar. Selain itu, beliau berkata usaha tebatan banjir akan diteruskan dengan lebih gigih selaras pelan mitigasi banjir yang telah disediakan. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari komponen asas dalam nyanyian, iaitu suara. Suara itu adalah sangat penting untuk kita menyanyi. Kalau kita menyanyi dengan ton yang betul, ton yang lunak, sangat cantik, supaya sesebuah persembahan itu lagi bagus. Kalau kita mendapat suara yang bagus, tapi tidak semestinya kita menjadi seorang penyanyi yang hebat jika kita tidak memenuhi semua 5 komponen asas dalam nyanyian. Kita ada terdapat 4 jenis suara, iaitu soprano, alto, tenor dengan bass. Di dalam kumpulan suara perempuan, iaitu soprano untuk suara tinggi, alto untuk suara rendah, tenor untuk suara tinggi bagi lelaki dan bass untuk suara lelaki yang rendah. Cikgu akan bagi contoh bagi suara bagi soprano, alto, tenor dengan bass.
rangka spesies dinosaur yang jarang ditemui bakal dipamerkan di Museum Newtonburg Safari Park, The Museum of Evolution di Denmark. Ia juga antara pameran terbesar dinosaur di Eropah. Rangka dinosaur berkenaan dibawa dari Amerika Syarikat menjelang pembukaan rasmi muzium. Antara yang dipamerkan ialah rangka asli 6 spesies dinosaur serta 10 rangka haiwan dari zaman Permian dan air batu, merangkumi kira-kira 300 juta tahun sejarah evolusi. Rangka dinosaur Allosaurus dijangka menjadi tumpuan kerana dikatakan memiliki 95% rangka asli dengan 9 meter panjang dan 3 meter tinggi. Pasukan yang terlibat menghabiskan masa lebih 12,000 jam bagi menghimpunkan rangka dinosaur ini. We have so many amazing animals in the park that we look at every day. And I think if you're interested in animals, then you automatically get excited about dinosaurs as well. I think we've been extremely lucky that some of the best dinosaurs were found exactly at the same time as we were looking for dinosaurs. And that way we could secure the dinosaurs, get them to Denmark, and have what is going to be probably the best dinosaur exhibition in Europe. Pameran akan dibuka kepada umum mulai April depan. Newtonburg Safari Park menempatkan lebih 500 haiwan di kawasan seluas 400 hektar, kira-kira 90 minit perjalanan dari ibu negara, Copenhagen. Bukan sekadar mencipta fenomena dan ikutan, kumpulan K-pop baru New Jeans terus membuktikan pengaruh dan kehebatan mereka menerusi lagu hit OMG di Billboard Amerika Syarikat. Dengan pergerakan kedudukan OMG yang semakin meningkat dalam carta lagu Hot 100, New Jeans mencatat satu lagi sejarah. Rekod baru itu menyaksikan New Jeans muncul kumpulan K-pop ketiga dalam sejarah yang berada dalam Hot 100 selama 3 minggu selepas BTS dan Blackpink. Namun Minji, Hani, Hyurin dan Hin memiliki sedikit kelebihan meraih pencapaian itu dalam tempoh terpantas kerana hanya memulakan karier 6 bulan lalu. Seperti BTS dan Blackpink juga, New Jeans kini memiliki lebih daripada satu single dalam carta lagu itu. Satu lagi lagu ialah Ditto yang sudah 6 minggu berada dalam carta. Untuk kategori jualan lagu digital pula, OMG naik semula ke tangga ke-5 minggu ini, manakala Ditto di tangga ke-7. Sementara itu, gabungan 9 anggota Twice menyertai BTS, Blackpink dan New Jeans sebagai kumpulan K-pop dengan lebih daripada satu lagu dalam carta Hot 100 Billboard. Ia menerusi single Inggeris terbaru mereka, Moonlight Sunrise. Dalam perkembangan lain, Twice jadi artis Korea pertama mendapat pengiktirafan Billboard menerusi anugerah Women in Music bulan depan. Anugerah Breakthrough Artist itu pernah dimenangi penyanyi popular seperti Camila Cabello. I guarantee I gotcha. Sukan. Olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2021, Datuk Azizul Hasni Awang dan Datuk Pandelal Rinong sedia menyahut cabaran memburu pingat emas sulung Olimpik negara pada tamasya di Paris tahun depan. Sebagaimanapun harapan mereka, atlet muda juga perlu optimis untuk memikul sama tanggungjawab itu. Saya ambil cabaran dan juga tanggungjawab tersebut memandangkan saya adalah antara yang paling senior kan. Tapi kita tak boleh gairah untuk semata-mata meletakkan harapan kepada saya seorang je lah. Because saya rasa sudah tiba masanya untuk kita juga meletakkan harapan kepada pelumba-pelumba muda ataupun atlet-atlet muda dan sukan lain. Kerana kalau kita tak ajar mereka untuk menggalas cabaran, sampai bila mereka tidak akan boleh menggalas cabaran besar negara lah. Sebagai senior, saya rasa perlu kuatlah untuk bukan sahaja untuk memberi contoh baik kepada junior, tetapi juga untuk memberi inspirasi dan juga motivasi kepada mereka, sebab bukan selalunya senior akan consistently perform ataupun memberi result. Yang senior pun juga mengharapkan yang junior boleh backup lah macam tu bila yang senior tak perform.
Sejak mengambil bahagian dalam Sukan Olimpik bermula 1956, Malaysia masih kempunan pingat emas. Paling cemerlang pada Olimpik di Rio menyaksikan Malaysia meraih 4 pingat perak dan 1 gangsa. Datuk Pandalela turut meraih pingat perak bersama gandingannya Cheong Jun Hung dalam acara 10 meter platform seirama. Manakala Datuk Azizul Hasni dalam acara Kirin. Keseluruhannya pula Malaysia telah meraih 13 pingat, merangkumi 8 perak dan 5 gangsa. Tanpa kelibat perseorangan utama Lee Zijia, cabaran Malaysia di Masters Thailand kini digalas oleh Ng Ziyong. Memang ini jugalah peluang buat Ziyong melangkah lebih jauh tanpa kehadiran beberapa pemain utama, antaranya pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen. Ziyong mara ke pusingan kedua petang tadi selepas menewaskan pemain Brazil. Berdepan pemain tidak ternama dari Brazil Igor Coelho, Ziyong yang turun selaku pilihan ke-8 terpaksa bekerja keras pada set pertama sebelum menang 21-19. Set kedua, Ziyong mendapat rentak untuk menamatkan permainan 21-10. Pusingan kedua esok, dia dijadual menentang lawan dari Korea Selatan, Ho Kwang Hee. Mengiringinya ke pusingan kedua, Chiam Jun Wei yang mengalahkan pemain tuan rumah Kantapon Wang Charon. Tugas lebih getir menanti Jun Wei untuk berdepan pilihan keempat dari Hong Kong, Angus Ng Kalong. Setakat lewat petang tadi, turut meneruskan cabaran Malaysia esok, gandingan bergu campuran Chan Peng Sun Shah Yisi serta bergu lelaki Lau Hang Yi Ng Eng Cheong dan Nur Muhammad Azrin Ayub Lau Juan Shen. Perkembangan bola sepak Piala Jerman. Union Berlin mara ke suku akhir selepas menewaskan Wolfsburg. Ketinggalan seawal minit kelima selepas Luka Vostnic membuka jaringan Wolfsburg. Tumpuan Union nyata tidak terjejas, malah cuba perlu 7 minit berselang untuk menyamakan kedudukan menerusi Robin Knoche. Minit ke-79, giliran Union di depan hasil percubaan Kevin Burns. Keputusan kekal hingga tamat permainan. Lumba basikal jelajah Saudi. Jonathan Milan dari Bahrain Victorious mengungguli peringkat kedua sejauh 184 km. Jersey hijau pun dahulu keseluruhan bagaimanapun kekal milik pelumba Jayco Al-Ula Dylan Groenewegen. Pasukan benua negara Terengganu Polygon TSG turut mengambil bahagian. 4 km terakhir menampilkan saingan sengit. Kemenangan Milan membolehkan dia menghampiri kedudukan teratas keseluruhan hanya dipisahkan 6 saat dengan Groenewegen. Pameran seni imersif artis terkenal Frida Kahlo di Buenos Aires, Argentina mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh, salam hormat, insya-Allah kita jumpa lagi.